Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Amma ba'd. InsyaAllah pagi ini kita dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita insyaAllah. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam يقول رب تبارك وتعالى من شغله القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وفضل كلام الله على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. Sayyidina Abu Sa'id berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebuah hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah, lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah ke atas segala ciptaannya. Sayyidina Abu Sa'id radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahu sebuah hadis qudsi bahawa Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesiapa yang kesibukannya dengan Al-Quran menyebabkan dia tidak mendapat kelapangan untuk berzikir dan berdoa kepadaku, maka aku akan kurniakan kepadanya lebih baik daripada apa-apa yang aku kurniakan kepada orang-orang yang berdoa kepadaku. Dan kalamullah, yakni perkataan Allah, lebih afdal daripada perkataan-perkataan yang lain, seumpama kemuliaan Allah Subhanahu wa taala ke atas segala ciptaannya. An Abi Dzar al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innakum la tarjuna ila Allah bi syai'in afdalu mimma kharaja minhu, ya'ni al-Quran. Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan dapat kembali kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada apa-apa yang datang daripadanya sendiri, iaitu Al-Quran. Sayyidina Abu Dzar al-Ghifari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kamu tidak akan dapat kembali kepada Allah dengan sesuatu yang lebih afdal daripada apa-apa yang keluar daripadanya, iaitu Al-Quran. An Jabir radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Al-Quran musyaffa'un wa mahilun musaddaqun, man ja'alahu amamahu qadahu ila al-jannah wa man ja'alahu khalfa zahrihi saqahu ila an-nar. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan pembela yang pembelaannya diterima. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapannya, yakni dengan beramal dan membaca dengannya, maka Al-Quran akan memimpin orang itu ke dalam syurga, sementara sesiapa yang meletakkan di belakang, yakni tidak membaca dan tidak beramal dengannya, maka Al-Quran akan menolaknya ke dalam neraka. Sayyidina Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya diterima dan pembela yang pembelaannya diterima. Sesiapa yang meletakkan Al-Quran di hadapan dengan beramal dan membaca dengannya, maka Al-Quran akan memimpin orang itu ke dalam syurga. Sementara sesiapa yang meletaknya di belakang, yakni tidak beramal dan tidak membaca dengannya, maka Al-Quran akan menolak ke dalam neraka. An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, as-siyamu wal Qur'an yashfa'ani lil 'abdi yawmal qiyamah, yaqulu as-siyam ay rabbi mana'tuhu at-ta'ama wash-shahwata fashaffi'ni fihi, wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil-lail fashaffi'ni fihi, qala fayashfa'ani lah. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat
puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seseorang hamba. Puasa akan berkata, Ya Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Lantaran itu terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula akan berkata, Ya Tuhan, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam. Yakni dia sentiasa membacaku dan juga membaca di dalam solat sunat pada waktu malam. Maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kedua-duanya yakni Al-Quran dan puasa memberi syafaat kepada orang itu. Sayyidina Abdullah bin Ammar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat puasa dan Al-Quran akan memberi syafaat untuk seseorang hamba. Puasa akan berkata, Ya Tuhanku, aku telah menahannya daripada makan dan memenuhi tuntutan nafsu syahwat. Lantaran itu terimalah syafaatku untuknya. Al-Quran pula akan berkata, Ya Tuhanku, aku telah menahannya daripada tidur pada waktu malam. Yakni dia sentiasa membacaku dan juga membaca dalam solat sunat pada waktu malam. Maka terimalah syafaatku untuknya. Jadi kedua-duanya memberi syafaat kepada orang itu. An Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Dzar, Alaika bitilawatil Quran wa dzikrillahi azza wa jalla fa innahu dzikrul laka fis sama' wa nurul laka fil ard. Sayyidina Abu Dzar meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, kerana sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi. Sayyidina Abu Dzar radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, ambil beratlah untuk membaca Al-Quran dan berzikir kepada Allah, kerana sesungguhnya amalan itu akan menyebabkan namamu disebut-sebut di langit dan menjadi nur petunjuk untuk kamu di bumi. InsyaAllah kita telah dengar beberapa buah hadis mengenai kelebihan Al-Quran yang sangat besar. Jadi sama-samalah kita luangkan masa setiap hari untuk membaca Al-Quran. Jadikan rutin kita membaca Al-Quran setiap hari. Untuk orang biasa ni, tuntutan Al-Quran sebenarnya setahun ni dia kena khatam 2 kali. Untuk orang yang biasalah. Tapi untuk orang yang hafal Quran, dia kena banyak kali lah. Untuk orang yang orang awam ni, tuntutan Al-Quran tu setahun dia kena khatam 2 kali paling kurang. Jadi kita usaha setiap hari kita baca lepas sembahyang, luang satu masa untuk kita baca Al-Quran. Mula-mula memang dia akan, kadang kita merangkak-rangkak baca, tapi bila kita dah biasa nanti dia akan mudah. Sebab Al-Quran ni ialah mukjizat. Jadi kita sama-samalah usaha untuk jaga bacaan Al-Quran kita setiap hari. Jangan kita miss satu hari pun kita tak baca Al-Quran. Paling kurang kita baca. Kalau dah sibuk sangat pun ambil luang masa semuka ke, satu helai ke satu hari. Jangan sampai satu hari itu kita berlalu tanpa kita baca Al-Quran. InsyaAllah mudah-mudahan kita tergolong daripada kalangan orang-orang yang telah hadis ni sebutkan tadi untuk diberi syafaat dan sebagainya. InsyaAllah. Subhanallah bihamdihi subhanakallah. Masyaallah.